iman, ihsan, kita rasa saya Ustaz, alhamdulillah, saya boleh sembahyang berjamaah di surau di masjid sehari semalam 5 waktu, saya boleh pergi ke surau ke masjid. Saya keluarkan zakat. Saya berpuasa di bulan Ramadan. Saya mengerjakan haji. Kalau kita mati, tetap juga kita akan dipersoalkan di hadapan Allah Ta'ala kerana perkara yang keempat ini, kalau kita tak ambil tahu. Dan juga kalau kita kata saya alhamdulillah sembahyang berjamaah semua saya buat dan sah, haji, zakat semua saya keluar. Dia belajar ilmu daripada ihsan itu, penyucian hati itu, maka dia rasa tak ada apa dah. Sembahyang saya pun bukan saya melakukan perkara dengan ikhlas. Saya belajar fiqh dan bab akidah saya sudah hadam habis. Dalam bab fiqh daripada bab taharah sampai bab haji, sampai bab jual beli habis. Kitab fiqh saya khatam. Tapi kalau kita tak ambil tahu hal perkara yang keempat ini, tetap juga akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis, man lam yahtamu bi amril muslimin falaysa minhu. Macam mana tuan-tuan kita nak faham hadis ini? Kita sembahyang sehari semalam 5 waktu di surau di masjid, kita mengeluarkan zakat, kita pergi haji, kita melakukan perkara dengan ikhlas lillahi ta'ala. Tapi apabila berlakunya saudara kita di Palestin, di Suria, di Yaman, di Turki sekarang ini, tuan-tuan, bila berlaku fitnah, bila berlaku musibah kepada saudara-saudara kita, umat Islam di sekeliling kita, kita tak langsung tak rasa biar umat Islam di Syria dibunuh, disembelih, bukan orang lelaki saja, kanak-kanak, wanita, golongan tua dibunuh, disembelih, dibom, dibakar. Kita kata ini bukan mak kita, bukan anak kita. Langsung tak ada sifat nak membantu. Kalau tak boleh nak pergi, saya tak boleh pun nak pergi berjihad di Syria, tak boleh, kita sumbangkan apa yang kita mampu. Kita dermakan walaupun RM10, ada RM1, kita bagi RM1, bantu saudara kita. Dia kata, Ustaz, saya ni bukan kata RM10, RM1 pun tak ada. Cukup dengan kita berdoa untuk anak. Kata apa? Kita kena ambil tahu hal urusan kaum muslimin. Itu konteks yang besar. Kita lihat dalam negara kita, Islam ini bukan satu agama yang hanya kita boleh sembahyang, kita betulkan akidah kita, kita bagi kenyang makan anak bini kita, maka kita telah selesai tak ditanya di hadapan Allah SWT. Tapi juga tanggungjawab yang dipanggil sebagai tanggungjawab sosial kita kepada masyarakat. Bukan hanya kita amal ibadah kita dah terjaga, hati kita buat ikhlas amalan kita boleh sembahyang berjamaah, tapi kita tak nak ambil tahu hal urusan kaum muslimin, apa yang berlaku kita tak nak ambil tahu langsung, maka tetap akan dipersoalkan di hadapan Allah Ta'ala. Dalam negara kita contoh, kita tak nak ambil tahu langsung siapa yang nak merintah umat Islam di negara ini. Adakah orang yang perintah itu betul-betul amanah, betul-betul adil, ataupun dia ini khianat kepada negara? Kita ambil tahu. Tak nak ambil tahu langsung, tuan-tuan. Kita biarkan. Orang yang biar pun kena, apatah lagi orang yang sokong, orang yang kita rasa memang terbukti tak boleh nak merintah negara, tak boleh nak berlaku adil. Kalau kita di antara menyebabkan orang yang tak sepatutnya memerintah negara, kita kata biarlah. Politik ni bukan kata, politik ni satu perkara yang kotor. Saya tak nak ambil tahu. Cukup waktu saya boleh sembahyang, saya boleh pergi haji, saya boleh bayar zakat, saya boleh puasa di bulan Ramadan. Kalau kita tak nak ambil tahu juga, menyebabkan tak nak ambil tahu kita itu menyebabkan orang yang tak sepatutnya memerintah kaum muslimin, yang tak boleh pegang amanah memerintah, maka kita tetap akan dipersoalkan di hadapan Allah Ta'ala. Saya tak kata siapa-siapa, tuan-tuan, tapi kalau disebabkan kita naiknya orang yang tak boleh nak memerintah negara dengan baik, maka kita akan dipersoalkan di hadapan Allah Ta'ala. Inilah Islam, satu keindahan agama Islam ini. Bukan hanya mementingkan kita jaga akidah, jaga iman kita, kita beramal soleh, kita ikhlas, kita mati,
kita tetap juga akan dipersoalkan di hadapan Allah Ta'ala, tuan-tuan. Sebab Islam ini bukan hanya kita penting diri kita sendiri, kita nak masuk syurga, sedang habis sebut dalam hadis, kalau kita dalam keadaan kita tidur dalam keadaan kekenyangan, sedangkan jiran kita dalam kelaparan, maka tak sempurna iman kita. Inilah dia keindahan Islam. Bukan hanya kepentingan diri sahaja, tuan-tuan. Bukan hanya nafkah untuk anak isteri sahaja, juga tanggungjawab sosial kita kepada masyarakat ini. Kita bantu mana yang perlu, mana yang kita mampu, kita bantu, tuan-tuan. Inilah dia keindahan Islam. Jadi saya rasa setakat itulah pertemuan kita pada malam ini. Kita ambil apa-apa yang baik, tuan-tuan. Perbahasan kita tengok balik hadis yang pertama, yang bagaimana dihuraikan, ceritakan hadis kita dah baca dah hadis mengenai Islam. Yang kedua menceritakan hadis mengenai iman, dan yang ketiga dihuraikan mengenai ihsan, dan yang keempat iaitu tanggungjawab kita terhadap masyarakat dalam Islam. Apabila kita tak ambil tahu al-urusan kaum muslimin, Nabi kata falaisa minhum, maka dia bukan dari kalangan kaum muslimin. Nabi penegasan sebegitu kepada orang yang tak nak ambil tahu langsung. Dia pergi kerja, balik kerja, cukup bulan dapat gaji, pergi shopping anak bini, lepas tu pencet mati, tuan-tuan. Tak nak ambil tahu langsung siapa nak perintah negara, apa negara Islam mana yang kena bunuh, umat Islam kena bunuh, tak nak ambil tahu langsung. Maka kita akan dipersoalkan di hadapan Allah Ta'ala kerana kita tak nak ambil tahu al-urusan kaum muslimin. Dan juga Nabi kata falaisa minhum, maka dia bukan dari kalangan mereka, iaitu bukan dari kalangan kaum muslimin itu sendiri, tuan-tuan. Jadi sebelum saya sudahi pertemuan kita, pertemuan pertama kita pada hari ini, insyaAllah kalau ada rezeki kita bertemu lagi, insyaAllah. Saya nak cerita satu, bagaimana kata guru saya. Kalau tuan-tuan pernah dengar sebagai ulangan, kalau kita cek balik dalam Al-Quran, kita baca Al-Quran, tuan-tuan, kita tengok dalam di belakang Al-Quran itu ada apa dia, tuan-tuan? Ayat, ada surah-surah dalam Al-Quran, muka surat berapa, juzuk berapa. Kita tengok balik dalam surah-surah Al-Quran ini, kata guru saya, kalau kita perhatikan dalam surah-surah dalam Al-Quran ini, ada 3 surah yang menceritakan golongan manusia. Apabila dia ini mengaku dan dia sedar bahawa dia adalah manusia, dia tidak dapat lari daripada 3 surah yang disebutkan dalam Al-Quran ini, iaitu yang pertama, Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran golongan manusia yang pertama. Dalam surah Al-Kafirun, bagaimana Allah Ta'ala cerita perihal orang-orang kafir. Allah Ta'ala sebut, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, ila akhir ayat. Kita boleh tengok terjemahan dia, tuan-tuan. Allah Ta'ala cerita perihal orang kafir ini satu persatu, perangai mereka ini. Kemudian apabila kita manusia ini, kita sedar bahawa kita adalah manusia, kita mengaku bahawa kita manusia, Allah Ta'ala cerita surah Al-Kafirun ini, maka kita bukan, kita orang Islam, maka kita bukan daripada surah yang disebut ini. Dan kata guru saya, berbaki lagi 2 surah yang menceritakan golongan manusia, iaitu Islam itu sendiri. Apabila kita mengaku kita beriman, maka kita tertolak daripada ayat surah yang pertama ini, iaitu surah Al-Kafirun. Berbaki lagi 2 surah yang ceritakan perihal golongan manusia, yang mana kedua-dua surah ini adalah daripada orang Islam itu sendiri. Kata guru saya, apabila kita mengaku bahawa kita adalah seorang yang mengaku beriman kepada Allah, kita mengaku kita seorang Islam, seorang Muslim, maka tak dapat tidak kita terbahagi kepada 2, tuan-tuan. Orang Islam tak akan jadi satu, dia mesti jadi 2. Bukan di zaman kita sahaja, hatta di zaman Nabi SAW. Apabila seorang Islam itu, apabila sekelompok orang Islam itu, mereka mesti terbahagi kepada 2. Mengaku beriman, mengaku Islam, mesti terbahagi kepada 2. Surah apa, tuan-tuan?
Golongan Islam ada dua golongan. Yang pertama Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mu'minun. Allah Ta'ala cerita perihal satu persatu perihal orang Islam ini. Kita boleh tengok dalam terjemahan surah Al-Mu'minun. Allah Ta'ala sebut qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un ila akhir. Cerita satu persatu perihal orang-orang beriman ini. Dan golongan yang kedua disebut dalam surah Al-Munafiqun. Islam mesti dua. Sama ada golongan yang betul-betul beriman yang disebutkan dalam surah Al-Mu'minun, ataupun golongan yang kedua yang disebut sebagai dalam surah Al-Munafiqun. Allah Ta'ala sebut idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun ila akhir. Allah Ta'ala cerita satu persatu perihal munafik, orang munafik ini tuan-tuan. Satu persatu Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran. Maka sebagai orang yang kita mengaku diri kita adalah beragama Islam, maka kita berhati-hatilah, takut-takut kita ini tergolong dalam golongan surah yang disebut sebagai surah Al-Munafiqun wal a'yadu billah. Kata Abu saya munafik di akhir zaman ini macam mana tuan-tuan? Dia menerima Islam ikut hawa nafsu dia, tuan-tuan, ikut rasional. Dia rasa dia terima Islam ini dalam bab munakahat. Dia kata, oh bagus, Islam ini agama yang indah, yang cantik, menikah sebagainya, tuan-tuan. Dalam bab buyuk, dalam bab perniagaan, Islam ini agama yang baik, tak menindas, tak ada sistem menipu dan sebagainya. Islam agama yang baik. Kalau kita mengaji dalam kitab fiqh, berapa bahagian dalam bab fiqh ini, tuan-tuan? Ada juga, ada bab jinayah. Golongan akhir zaman ini mereka menerima Islam, mereka mengamalkan Islam ini ikut hawa nafsu, tuan-tuan. Bila datangnya Islam, bukan dia tak nak terima terus. Dia tengok dulu, kena tak dengan nafsu dia. Dia tengok dulu, kena tak dengan kepentingan dia. Adakah perkara ini dilaksanakan, maka boleh merosakkan kepentingan dia, menghilangkan kepentingan dia. Maka dia rasa ini satu agama, ini satu kaedah, satu hukum yang ketinggalan zaman. Ini satu hukum yang sudah tidak layak, tidak sesuai dilaksanakan pada zaman ini. Kalau sekarang ini, tuan-tuan, kalau orang bukan Islam tidak setuju tentang hukum Islam, maka dia tak pelik. Tapi seorang yang nama dia Islam, mengaku beragama Islam, keturunan orang Islam, nenek moyang dia orang Islam, tapi terang-terangan dia berani menyatakan bahawa ini satu hukum yang sudah tidak relevan, satu hukum yang sudah tidak sesuai diamalkan pada zaman ini. Kita minta simpang daripada golongan ini, tuan-tuan, yang mana Allah Ta'ala yang menciptakan manusia ini, dia tahu apa yang baik kepada manusia, apa yang manusia boleh buat dan apa yang manusia tak boleh buat. Jadi saya sudahi sekadar itu pertemuan kita pada malam ini. Hampir pukul 9 saya nak balik. Lagi saya nak balik panjang, tuan-tuan, jauh juga. Saya tolak tadi pukul 6. Saya rasa mungkin sampai pukul 7 kot. Jadi tengok dalam Waze tu kata hampir pukul 7 sampai. Jadi dalam perjalanan tu jadi 1 jam setengah juga, tuan-tuan, nak balik. InsyaAllah kita selesaikan inilah. Apa-apa yang baik itu daripada Allah SWT, apa yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Jadi kita sebagai seorang yang mengaku beriman kepada Allah Ta'ala, kita janganlah hanya jadi seorang yang dikatakan Islam. Jangan kita kata saya agama Islam, tapi Islam ini kita nak jadi orang yang betul-betul beriman, yang disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ini. Jadi kita terimalah Islam, apa yang dibawa oleh Nabi SAW, kita kena terima semua, tuan-tuan. Bukan kita pilih ikut nafsu kita. Kadang-kadang sebahagiannya bukan hanya tidak setuju, berani terang-terangan mengatakan, mengkondem, kita merendahkan apa yang diturunkan oleh Allah SWT. Jadi saya rasa setakat itulah. Berapa kali dah tu nak berhenti tak jadi lagi, tuan-tuan. Setakat itu, tak setakat itu. Saya rasa kita berhenti dengan tanggung majlis kita dengan tasbih, kafarah dan surah Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.